Assalamualaikum anak-anak. Mari belajar kata nama khas bersama Cikgu Nik Alida. Bahasa Melayu Tahun 2 Bestari. Aspek tata bahasa. Standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Kata nama khas. Objektif. Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. Menggariskan 8 kata nama khas yang terdapat dalam bahan yang diberikan dengan bimbingan guru. 2. Menyenaraikan 5 kata nama khas yang terdapat dalam bahan grafik. Mari mengenal kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, tempat dan benda secara khusus atau khas. Ditulis dengan huruf besar pada setiap huruf pertama kata nama khas. Kata nama khas, cikgu ulang semula, digunakan untuk merujuk manusia iaitu orang, haiwan atau binatang, tempat dan benda. Contoh kata nama khas manusia: Pakcik Zamri, Kak Mastura, Dr. Ramesh, Puan Jaya, Sumei dan Puan Nik Alida. Cuba anak-anak lihat. Pakcik Zamri, huruf besar, P untuk Pak, C untuk Cik, Z untuk Zamri. Kak Mastura, huruf besar, K untuk Kak, M untuk Mastura. Dr. Ramesh, D untuk Doktor, R untuk Ramesh. Puan Jaya, P untuk Puan, J untuk Jaya. Sumei, S huruf besar untuk Su, M huruf besar untuk Mei. Puan Nik Alida, P untuk Puan, N untuk Nik, A untuk Alida. Mari kita lihat contoh ayat. 1. Pakcik Zamri jiran keluarga Hana. 2. Dr. Ramesh merawat hamster kesayangan Hani. 3. Kak Mastura sangat pandai. 4. Puan Jaya ibu Lageswari. 5. Sumei kawan baik saya. 6. Puan Nik Alida guru bahasa Melayu kelas kami. Baik, kita lihat nombor 1. Pakcik Zamri ialah nama khas untuk orang. Jika pakcik sahaja, itu ialah nama am. Hana ialah nama khas untuk budak perempuan. Dr. Ramesh ialah nama khas untuk doktor. Sekiranya doktor sahaja adalah kata nama am. Dr. Ramesh ialah kata nama khas iaitu nama khas bagi Dr. Ramesh. Hani ialah nama budak perempuan. Kak Mastura, K huruf besar, M huruf besar.
Sekiranya hanya kakak, kakak adalah kata nama am. Puan Jaya. P untuk Puan, J untuk Jaya. Lageswari, nama anak kepada Puan Jaya. Some, nama budak perempuan berbangsa Cina. Puan Ni Alida, nama cikgu. Itu ialah nama khas. Di sekolah kita, hanya cikgu saja yang nama Puan Ni Alida. Begitu juga dengan anak-anak. Ada yang nama Al-Hadi Ryan, ada yang nama Nur Quratul Aini dan sebagainya. Itu adalah nama khas yang diberikan oleh ibu bapa kepada kita. Bahasa Melayu ialah nama khas untuk mata pelajaran. Mari kita lihat kata nama khas untuk haiwan. Sang kancil, Pak Belang, si jalak, si comel, sang kura-kura dan cici. Sang kancil ialah nama khas untuk kancil, manakala Pak Belang ialah nama khas untuk harimau. Si jalak pula nama khas untuk ayam. Si comel ialah nama khas untuk kucing. Sang kura-kura ialah nama khas untuk kura-kura, manakala cici ialah nama khas untuk hamster. Sang kancil huruf besar, S untuk sang, K untuk kancil. Pak Belang huruf P huruf besar, B untuk belang. Si jalak, S huruf besar untuk si, J huruf besar untuk jalak. Si comel, S huruf besar untuk si, C huruf besar untuk comel. Sang kura-kura, S huruf besar untuk sang, K huruf besar untuk kura-kura. Cici, C huruf besar untuk cici. Baiklah, untuk menulis huruf besar mestilah besar, tinggi dan gemuk. Huruf kecil lebih kecil supaya ada perbezaan di antara huruf besar dengan huruf kecil. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh ayat. Sang kancil haiwan yang bijaksana. Pak Belang sangat garang. Si jalak pandai berkokok. Kucing saya bernama si comel. Sang kura-kura berjalan sangat perlahan. Hamster peliharaan Hani bernama Cici. Baik, sekarang kita lihat kata nama khas tempat. Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1, Bukit Larut, Taiping, Perak. Kota Baru, Masjid Beijing, Kelantan. Tahun 2 Bestari. Muzium Kaca Pulau Pinang. Baiklah, kalau kita lihat sekolah, kalau sekolah ialah kata nama am, tetapi Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 adalah kata nama khas. Sebab itulah huruf besar bagi SKIP. Biasanya kita panggil skip 1. Begitu juga dengan sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Padang Garung 2, SKPG 2.
Bukit Larut ialah nama tempat. Kalau bukit hanya ditulis dengan huruf kecil. Bukit Larut ialah nama khas bagi tempat tersebut. Taiping ialah nama bandar. Kalau bandar huruf kecil. Tetapi kerana Taiping adalah nama khas, huruf T ditulis dengan huruf besar. Perak ialah nama negeri. Sekiranya negeri ialah kata nama am, tetapi Perak ialah kata nama khas, iaitu nama khas bagi sebuah negeri di Malaysia. Huruf P ditulis dengan huruf besar. Kota Baru. Kita tinggal di Kota Baru. Kota Baru ialah bandar. Huruf besar bagi kata nama khas Kota Baru ialah K bagi kota, B untuk baharu. Masjid Beijing Kelantan. Kalau sekadar masjid, hanyalah huruf kecil kerana masjid ialah kata nama am. Tetapi bila Masjid Beijing ialah kata nama khas. M untuk masjid, B untuk Beijing. Jika di Tanjung Chat, kita ada Masjid Al-Hakim. Masjid Al-Hakim juga ialah kata nama khas, iaitu nama khas untuk masjid tersebut. Kelantan ialah nama negeri. Huruf K ditulis dengan huruf besar. Tahun 2 Bestari ialah nama khas. Tahun 2 Bestari ialah kelas kita. Kita akan bertemu pada 1 Mac 2021, insya-Allah. Tahun 2 Bestari ialah kata nama khas. T untuk tahun, B untuk Bestari. Selain daripada tahun 2 Bestari, kita ada lagi tahun 2 Wawasan dan juga tahun 2 Harmonis. Muzium Kaca Pulau Pinang. Muzium ialah kata nama am, tetapi Muzium Kaca ialah kata nama khas. Sebab itulah M ditulis dengan huruf besar, K ditulis dengan huruf besar. Pulau Pinang ialah nama sebuah negeri di Malaysia. P untuk pulau, P untuk Pinang. Lihat contoh ayat. Ayah saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1. Kami berkelah di Bukit Larut, Taiping, Perak. Saya dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Masjid Beijing Kelantan sangat cantik. Kami murid tahun 2 Bestari. Pada cuti sekolah, keluarga saya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang. Lihat ayat-ayat yang diberikan. Untuk kata nama khas, cikgu telah warnakan dengan warna merah. Walau bagaimanapun, jika terdapat kata nama am yang berada di permulaan ayat, seperti nombor 1, iaitu ayah, A huruf besar. Begitu juga untuk nombor 2, 3 dan 5 yang menggunakan kata ganti nama, iaitu bukan kata nama khas, tetapi masih ditulis dengan huruf besar bagi huruf pertama. Kenapa ya? Kerana ia berada pada permulaan ayat. Ingat ya, huruf pertama pada permulaan ayat mestilah huruf besar. Lihat nombor 6. Pada. Pada bukanlah kata nama khas, tetapi huruf besar masih
ada pada huruf P. Kenapa ya? Kerana permulaan ayat. Ingat, permulaan ayat mestilah dituliskan dengan huruf besar, huruf pertamanya. Macam mana pula nak tulis huruf besar? Huruf besar cikgu dah kata tadi mestilah besar, tinggi dan gemuk untuk membezakan dengan huruf kecil. Seterusnya kita lihat contoh kata nama khas bagi benda. Ada banyak benda, tetapi di sini cikgu berikan 6 contoh. Stabilo ialah kata nama khas bagi alat tulis. Adidas ialah kata nama khas bagi kasut. Seiko kata nama khas bagi jam. Seri Murni kata nama khas atau jenama bagi minyak masak. Kamus Dewan adalah kata nama khas untuk buku ataupun kamus. Proton Saga ialah kata nama khas untuk kereta. Ada banyak lagi kata nama khas untuk alat tulis, kasut, jam, minyak masak, kamus dewan, kereta dan banyak lagi benda. Huruf besar bagi kata nama khas, cikgu telah nyatakan tadi, mestilah besar, gemuk, tinggi. Berbeza dengan huruf kecil. Mari kita lihat contoh ayat. Pensel warna stabilo itu kepunyaan adik. Abang membeli kasut jenama Adidas. Ayah menghadiahkan jam tangan Seiko kepada ibu. Ibu menggunakan minyak masak Seri Murni untuk menggoreng ikan. Kamus Dewan disimpan di dalam almari. Harga kereta Proton Saga amat berpatutan. Lihat perkataan yang huruf besarnya ditulis dengan warna merah. Itu ialah kata nama khas. Nama khas bagi benda-benda tertentu. Baik, untuk nombor 1, cikgu ulang kembali. Huruf besar pada huruf P kerana permulaan ayat hendaklah dituliskan dengan huruf besar. Seperti juga nombor 2, abang, nombor 3, ayah, nombor 4, ibu dan nombor 6, harga. Jadi, perkataan-perkataan tersebut bukanlah kata nama khas, tetapi ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama kerana permulaan ayat. Semua permulaan ayat mesti dimulai dengan huruf besar. Huruf besar, cikgu dah beritahu, mestilah gemuk, tinggi dan besar daripada huruf-huruf kecil. Setelah kita belajar, sekarang kita akan buat latihan. Baik, buka buku teks jilid 1 halaman 11. Arahan, baca dan kenal pasti kata nama khas yang terdapat dalam bahan. Anak-anak buka buku teks untuk lebih jelas lagi. Di dalam buku teks, muka surat 11, perkataan kata nama khas telah ditulis dengan huruf berwarna merah. Cici, Hani, Hana, Kota Samarahan, Sarawak. Di situ ada 5 kata nama khas. Baik, semuanya adalah nama manusia, nama haiwan,
dan nama tempat kelima-limanya itu. Baik, kita ada 3 lagi kata nama khas yang ada dalam ayat. Baik, sebelum kita mula, kita baca dulu petikan. Baca bersama cikgu. Cici ialah hamster kesayangan Hani, kakak Hana. Hani sering bertukar-tukar cerita tentang hamster peliharaannya dengan kawannya yang tinggal di kota Samarahan, Sarawak. Baik, untuk menyambung cerita, kita akan buat latihan ini apabila bersemuka. Lihat ayat di bawah. Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Cici dibawa ke klinik comel. Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Hani memberikan ubat kepada Cici. Dia juga memberikan susu berjenama Hambat kepada Cici. Baik, lihat kembali ayat yang di bawah perenggan pertama. Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Kata nama khas Hani dan Cici telah kita tanda tadi. Okey, seterusnya Cici dibawa ke klinik comel. Cuba lihat, ada tak kata nama khas di situ selain daripada Cici? Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Ada tak kata nama khas di situ? Jika ada, anak-anak hendaklah gariskan kata nama khas tersebut. Cikgu lihat ada 2 kata nama khas pada 2 ayat yang dibaca tadi. Lihat pula ayat di bawah. Hani memberikan ubat kepada Cici. Dia juga memberikan susu berjenama Hamhat kepada Cici. Ada tak kata nama khas di situ? Kalau ada, gariskan kata nama khas tersebut. Cuba kira. Dapat atau tidak? 8 kata nama khas. 5 kata nama khas telah diberi dan 3 lagi yang kita garis sendiri. Apabila murid sudah faham, kita terus ke latihan seterusnya. Baik, sekarang keluarkan buku aktiviti. Halaman 14. Tugasan 1. Baca dan kenal pasti kata nama khas yang terdapat dalam bahan. 2. Senaraikan 5 kata nama khas yang terdapat dalam bahan grafik. Jika anak-anak lihat dalam gambar, sudah diberikan kata nama khas. Tetapi yang penting di sini ialah cara menulis kata nama khas. Cara menulis kata nama khas telah diterangkan oleh cikgu. Huruf besar mestilah tinggi, gemuk dan besar. Untuk membezakan dengan huruf kecil, pastikan setiap permulaan kata nama khas dituliskan dengan huruf besar. Setelah selesai latihan ini, kita akan membuat pengayaan. Baik, ini ialah latihan pengayaan. Latihan ini didapati di dalam buku aktiviti halaman 15. Tugasannya ialah
temu bual seorang daripada ahli keluarga murid, sama ada ayah, ibu, abang, kakak, datuk ataupun nenek. Hanya seorang sahaja. Lengkapkan jadual dan perenggan di bawah itu dengan menulis kata nama khas dengan betul. Ingat, kata nama khas mesti ditulis dengan betul. Menggunakan huruf besar pada permulaan setiap kata nama khas. Huruf besar mestilah besar, tinggi dan gemuk daripada huruf-huruf kecil. Boleh anak-anak? Baiklah, latihan ini boleh dihantar pada hujung minggu. Baik, selamat mencuba supaya anak-anak dapat menjawab dengan baik, ya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah.